Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam fi syahri Ramadan al-mubarak. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-'azim. Yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid, Sahibul Fadilah Tuan Imam serta seluruh staf pimpinan di kamar pegawai masjid, para alim ulama, tuan-tuan guru, pemimpin-pemimpin masyarakat setempat, serta seluruh sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah lagi saya kasih sekalian, dan tidak lupa juga kepada dua orang Ustaz Hafiz kita, Ustaz yang mengimamkan tadi. Guru dia adalah guru saya. Dia belajar di Darul Furqan sampai perkenalan dengan Ustaz, dan sekarang melanjutkan pengajian di Azhar, alhamdulillah. Jadi tuan guru dia Al-Fadil Ustaz Salisani adalah guru saya di Darul Furqan. Cuma saya di Darul Quran, dia mengajar di Darul Quran Cakir betul-betul. Jadi pada malam ni kita sama-sama berkongsi dalam satu perkongsian ilmu. Tajuk dia ialah Kembara Mencari Malam Lailatul Qadar. Ya, Kembara Mencari Malam Lailatul Qadar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi, rebutlah, carilah olehmu malam Lailatul Qadar itu pada malam galam ganjil yang terakhir pada 10 Ramadan. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Kalau tidak pun Allah perkenankan doa kita insya-Allah. Apabila menyebut tentang Ramadan ini, kata Al-Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 5 perkara yang kita kena minta dengan Allah. 5 perkara yang kita kena minta dengan Allah sepanjang bulan Ramadan. Dia mengambil huruf daripada 5 huruf dalam kalimah Ramadan, huruf Ra, Mim, Dot, Alif, Nun. Bunyi dia Ramadan. Yang pertama kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah huruf Ra, rahmatun minallah. Tuan-tuan, saya mencari rahmat Allah ni 8 tahun. Saya mencari hidayah Allah Ta'ala 8 tahun sebelum saya masuk Islam. Saya kaji Al-Quran tu selama 8 tahun sebelum saya masuk Islam. Saya buat perbandingan di antara Al-Quran dengan Bible. Ini pengorbanan saya. Dan begitu juga bila saya masuk Islam, saya mencari rahmat Allah, hidayah Allah 8 tahun lagi untuk buat kerja dakwah kepada ayah saya yang bekas mantan ketua ke-10 buang raja. Ini saya dapat rasakan sendiri. Huruf yang pertama, rahmatun minallah. Kehidupan kita ni dalam segala aspek, mudah-mudahan sentiasa dalam rida rahmat Allah. Satu. Huruf yang kedua, huruf Mim. Kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, kita kena minta dengan Allah maghfiratun minallah, keampunan daripada Allah. Kita ni sebagai insan, dia tak lari daripada 2 sifat. Sifat ghaflah, disebut dalam bahasa Arab sifat ghaflah. Ghaflah maknanya lalai. Ghaflah diterjemah juga sebagai orang yang alfa. Kemudian satu lagi sifat nasiyah. Kalimah an-nas, manusia itu bersifat nasiyah, maknanya manusia ni pelupa. Sama dosa kita kepada agama Allah, dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada Rasul, dosa kita sesama manusia, minta ampun daripada Allah. Itu sebab dalam satu hadis Rasulullah SAW, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan, kata Nabi, awalnya adalah rahmat, pertengahan adalah keampunan, dan akhirnya adalah pelepasan daripada siksa azab api neraka Allah.
Dan huruf yang ketiga yang kita kena minta dengan Allah ialah huruf dad, damanun min Allah, jaminan dari Allah. Yakinlah tuan-tuan, segala amal ibadah kita, solat kita, qiyamul lail, tilawatul Quran, sedekah kita, solat sunat tarawih dan apa sahaja yang kita buat ni, semuanya mendapat ganjaran di sisi Allah. Jaminan apa yang kita minta kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Kahfi juzuk yang ke-16 ayat 107-108. Apa Allah sebut? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Shadaqallahu alazim. Sungguhnya orang-orang yang beriman diiringi iman dengan amal saleh, kata Allah. Balasan bagi mereka ialah tingkatan syurga yang utama, Jannatul Firdaus. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak berganjak di kedudukan mereka. Ini jaminan daripada Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang lahir Islam, saya berbangga bertemu dengan tuan-tuan sesama Islam. Walaupun berlainan bangsa, saya daripada Cina, Kadazan, tapi Allah pertemukan kita dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sebab tu kesian kepada saudara-saudara sama spesies dengan kita manusia. Kau orang Cina, orang India, Iban, Dayak, orang Asia, kita tak mampu nak buat kerja dakwah ke atas mereka. Kita tak mampu introduce Islam ke atas mereka. Disebab kesentukan masa, kesibukan kita untuk mentabligkan agama ini. Mudah-mudahan suatu hari nanti Allah SWT pilih juga mereka bersama dengan kita. Allahumma amin. Seorang model Felix apa? Dia nak masuk Islam pada 5 Ramadan. Esok lah, lusa Nah, alhamdulillah. Oleh sebab tu hidayah Allah Taala. Dan huruf yang keempat kita minta kepada Allah ialah huruf alif, amanun min Allah, keamanan daripada Allah. Duduk di dunia ni tuan-tuan, Allah penuh dengan pancaroba, penuh dengan mihna tribulasi. Seorang suami akan menghadapi tekanan dengan seorang isteri yang tidak salihah. Seorang isteri akan menghadapi tekanan dengan seorang suami yang panas baran, yang cuai tentang tanggungjawab. Seorang ayah dan ibu akan menghadapi tekanan kepada anak-anak yang mempunyai perangai-perangai yang pelik. Jiran-jiran kita yang bermasalah, rakan seperjuangan, rakan sepejabat dan sebagainya. Kita ni akan menghadapi berbagai rintangan selagi kita menumpang di dunia yang sementara ini. Tapi duduk di akhirat sana tidak ada masalah yang seumpama ini. Subhanallah. Dan yang akhir yang kita minta kepada Allah ialah huruf nun. Nurullah minallahil azizil ghaffar. Cahaya hidayah daripada Allah. Berkat terbiah di bulan Ramadan dengan sembahyang tarawih, dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, dengan sedekah, dengan zakat kita, masya-Allah, di luar Ramadan kita akan diterbiah dengan suasana ini. Masya-Allah. Itu sebab baru-baru ni pada seminggu 2 hari sebelum Ramadan, madrasah kita di Sabah, bukan madrasah seseorang, madrasah kita semua. Hantar-hantar semua ni pun banyak menerima. Merasmikan Dewan At-Taqwa di madrasah kita di Kota Belud. Seorang syekh saya jemput daripada Yaman. Kebetulan saya terlibat dalam forum perdana untuk 6 buah negara di Dewan Besar UPM dengan satu program qasidah Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada Habib ni ada ke lapangan, saya bawa pergi Sabah. Jadi dia merasmikan bangunan tersebut dan menyampaikan sumbangan fakir miskin lebih kurang 100 orang. Dan insya-Allah pada 27 hari bulan kita ada program lagi seumpama itu untuk 150 saudara-saudara muslim. Jadi Habib ni dia mengumandangkan satu qasidah Ramadan. Memang cantik qasidah dia. Dan saya sempat menghafal beberapa bait yang dia baca. Di antaranya ialah bunyi dia macam ni. Ahlan 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 ya Ramadan. Ahlan 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 ya Ramadan. Ahlan 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 ya Ramadan. Ramadan syahrul Quran, Ramadan syahrul amal, Ramadan syahrul ibad. Ahlan 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 ya Ramadan. Ahlan 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 ya Ramadan. Alhamdulillah. Merdu juga suara Ustaz Farhan. Mujur masuk Islam ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sikit lagi
InsyaAllah saya tengok jam sana tu. Imam kata tadi 20 minit, ada ingat 15 minit. Jadi ada 10 minit lagi. Saya ingat dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab I'tikaf fil Masajid. Dialog seorang anak murid kepada Imam Ghazali rahmatullah alaih yang bernama Al-Imam Syekh Hasan. Berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Dia kata apa tahu? Ana tak pasti sama ada diterjemah dalam bahasa Melayu tidak, tapi 12 jilid kitab tu. Syekh Hasan ni di antara anak murid yang cerdik. Dia kata, aku telah bertanya kepada tok guruku berkenaan dengan apakah formula untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Fa akhbarani, lalu dia mengkhabarkan kepada aku tentang 5 sifir untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Nah, ingat baik-baik. Yang pertama kata dia, bila aku tanya kepada tok guruku, khabarkan kepada aku tentang formula mendapat malam Lailatul Qadar, fa akhbarani fa arsyadani, dia telah mengkhabarkan kepada aku tentang 5 formula. Yang pertama kata dia, wahai anak muridku, ketahuilah ulimu, sekiranya awal Ramadan itu jatuh pada hari Isnin, maka malam Lailatul Qadar akan berlaku pada malam ganjil yang ke-21. Yang kedua, jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Khamis, maka malam Lailatul Qadar akan berlaku pada malam ganjil yang ke-23. Yang ketiga, jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, maknanya awal puasa itu jatuh hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu akan berlaku pada malam ganjil yang ke-25. Yang keempat, dia cepat-cepat, dia tak boleh ulang. Apa dapat dia dapat. Yang keempat, jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Selasa atau hari Jumaat, maka malam Lailatul Qadar itu akan berlaku pada malam ganjil yang ke-27. Yang kelima, yang terakhir, jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar itu akan berlaku pada malam ganjil. Cari sendiri. Maka kata anak murid ni cerdik. Setelah tok guruku mengkhabarkan kepada aku tentang 5 sifir, aku tanya lagi, wahai tok guruku, apakah tanda-tanda yang pada malam itu berlakunya malam Lailatul Qadar? Fa akhbarani, lalu dia mengkhabarkan kepada aku tentang di antara tanda-tanda. Banyak tanda, saya nak ambil 2-3 je. Dia kata, katakanlah wahai anak muridku, apabila pada malam itu engkau bangkit daripada lambung tidurmu, maknanya kita bangun sepertiga malam, lalu engkau mengambil wuduk dan solat tahajud dengan penuh tawajuh kepada Allah dalam doa kudusmu. Kemudian engkau keluar daripada penginapanmu dan engkau luntarkan pandanganmu kepada alam semesta ini, nescaya kamu dapati, kata dia, alam semesta ini terang benderang dan tidak ada ceruk pun yang tidak disinari, melainkan disinari dengan sinaran yang sangat terang. Sedangkan ketika itu apabila kau dongakkan penglihatanmu ke langit, bulan dan bintang tidak kelihatan. Subhanallah. Lalu anak murid ditanya, dia kata, cahaya apakah itu wahai Tuan Guru? Kata dia, itu adalah pancaran sayap Sayyidina Jibril alaihissalam. Subhanallah. Sayyidina Jibril, ketua para malaikat yang sedang tawaf di Baitul Ma'mur, turun minas sama ila dunya min amri rabbi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua katanya, pada malam tersebut bila engkau bangkit qiyamul lail, syarat dia qiyam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau keluar daripada tempat penginapanmu, engkau luntarkan pandanganmu kepada pokok-pokok persekitaranmu, nescaya engkau dapati pokok-pokok tersebut akan rukuk dan sujud, sedangkan engkau dapati dalam tubuh badanmu angin tidak bertiup. Subhanallah. Jadi jangan terkejut pula bila paling bangun sepertiga malam kan, kelapa pinang pula rukuk kat belakang rumah kita. Ini subhanallah, Allah akan pertuntunkan bagi orang-orang yang terpilih. Kemudian yang ketiga katanya, apabila bangkit engkau kepada keesokan harinya setelah engkau mengerjakan solat fardu subuh dan fajar menyising di ufuk timur, engkau dapati apabila sinaran mentari itu menyinari pada tubuh badanmu, engkau merasa nyaman dan sejuk sekali, berlainan daripada kebiasaan. Dan apabila engkau luntarkan pandanganmu kepada mentari yang bersinar, dia bersinar umpama bulan purnama. Subhanallah. Lalu anak murid ni tanya yang terakhir. Ini orang yang cerdik.
Sebab kita kena duduk dalam tazkirah, walaupun kadang-kadang ya, kalau tak ada urusan sangat tu kita boleh duduk. Baik, yang terakhir kata dia, wahai Tok Guru, setelah engkau memberikan 5 formula sifir dan engkau berikan tanda-tanda, aku nak tanya lagi soalan yang terakhir, apakah amalanku di sepanjang bulan Ramadan yang menarik rahmat Allah agar Allah pertemukan aku dengan malam Lailatul Qadar? Sekurang-kurangnya Allah perkenankan doaku, kata Syekh Hasan. Maka dia kata, alaikum bi kitaballah, hendaklah engkau tadabbur dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyakkan menangis apabila membaca Al-Quran. Subhanallah tuan-tuan. Itu sebab Al-Quran ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, iqra'ul Quran fa innama ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah ulimu Quran, sungguhnya Quran ini akan menjadi syafaat kepada orang yang membaca dan apalagi menghafaznya. Jadi menyentuh tentang Quran ni, saya masuk Islam dulu ketika umur saya 25 tahun. Saya masuk Islam ketika umur saya nak masuk 25 tahun. Dan saya menghafaz Al-Quran ni dulu ketika umur saya 30. Jadi siapa kata tak boleh? Sebenarnya boleh. Itu sebab pelajar-pelajar saya di Sabah sekarang ni, umur mereka 10 hingga 18 tahun. Jadi insyaAllah kita jangan putus asa, insyaAllah. Yang kedua, perbanyakkan qiyamul lail. Yang ketiga, perbanyakkan zikrullah. Yang keempat, perbanyakkan solat tahajud kita. Kemudian yang kelima, jangan lupa last kali dari bulan Ramadan ni, jangan lupa zakat. Jangan lupa berzakat. Nah, ini saya nak cerita dalam bab sedekah ni, ada baki lagi dalam 3 minit. Seorang tokoh menulis satu kitab tentang takwil mimpi. Al-Imam Ibn Sirin. Kitab tu 12 jilid juga tuan-tuan. 12 jilid kitab tu dalam bahasa Arab. Ini cerita-cerita siri teladan di sepanjang bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Sirin telah menukilkan dalam kitab tersebut tentang satu kisah seorang abid di satu tempat di Madinah, di Bandar Ar-Ra'i di utara Madinah di zaman silam. Kisah seorang abid ni tuan-tuan memberi motivasi kepada kita. Cerita dia macam ni. Seorang abid ni, dia seorang yang fakir miskin tuan-tuan. Seorang fakir miskin, dia mempunyai seorang isteri dan dia mempunyai 6 orang anak. Kisah seorang abid. Apa kerja abid ni? Pada penghujung yang 10 di bulan Ramadan ni, dia ulang-alik ke masjid. Ulang-alik ke Masjid Nabawi. Dia ni sembahyang di masjid ni tuan-tuan, dengan keadaan dia sepertiga malam dia berjalan. Yang sembahyang biasa ni memang tak miss lah. Tapi bila dia keluar daripada rumah dia lalu daripada depan rumah seorang pendeta yang beragama Nasrani. Seorang rahib yang beragama Nasrani. Madinah kan dulu ramai orang Yahudi. Baik. Apabila dia lalu sepertiga malam, si abid ini lalu di hadapan rumah pendeta Nasrani ni. Pendeta Nasrani itu tidak tidur, dia mengarang kitab, dia menulis kitab. Dia seorang Yahudi. Kemudian satu ketika apabila dia melihat abid ini sering ulang-alik ke masjid lalu di hadapan rumah dia. Kemudian pada kelima kali dia keluar dari rumah, dia tahan. Dia kata, "Wahai tuan, apa yang kau buat ulang-alik ke masjid sepertiga malam?" Kata abid ini, "Sesungguhnya wahai tuan hamba, saya mengambil fadilat berkenaan dengan kembara mencari malam Lailatul Qadar." Maka Yahudi ni tanya, "Apa Lailatul Qadar tersebut? Apakah fadilat dia?" Di mana kalau kita berdoa, Allah perkenankan doa dan dia adalah lebih baik pada 1000 bulan. Diceritakan fadilat dia. Kemudian suatu ketika apabila dia berulang lagi ke masjid ni, si abid tadi ni kehabisan makanan. Lalu dia jumpa dengan seorang qadi yang kaya raya. Abid ni pergi jumpa dengan seorang qadi yang kaya raya ni, dia minta apa tuan-tuan? Dia tak minta banyak. Dia minta 6 keping roti dan 3 ketul daging. Dia minta dengan seorang qadi yang kaya raya. Apabila dia jumpa dengan qadi ni kata, "Kamu datang esok, saya sibuk." Esok dia datang lagi, lepas zuhur disuruh datang, dia pergi ketuk pintu qadi ni, dia minta lagi. Qadi ni kata, "Datang besok lagi lepas asar, saya sibuk." Dia pergi lagi asar, tuan-tuan, dia ketuk pintu. Kemudian qadi ni kata, "Kamu datang esok lagi, saya sibuk." Ini alasan nulis tuan qadi yang kaya raya ni, yang sama-sama Islam dengan si abid tadi. Kemudian apabila abid ni balik ke rumah dia, dalam keadaan sedih muka dia. Lalu ketika itu disapa oleh rahib Yahudi tadi ni, "Wahai tuan," dia kata, "kenapa muka engkau sedih?" Lalu si abid ni menyatakan, "Sesungguhnya aku terputus makanan di bulan Ramadan ini.
Aku hanya perlukan 6 keping roti dan 3 ketul daging untuk anakku untuk bersahur dan berbuka. Kata si Yahudi ni, wahai Tuan, engkau dari mana tadi? Aku telah berjumpa dengan seorang qadi yang kaya raya. 3 kali aku berulang di rumah dia, tapi alasan dia sibuk. Lalu si Yahudi ni menawarkan diri. Dia kata, wahai Tuan, sudi tak menerima, aku nak menunaikan hajatmu dan barang yang aku bagi ni adalah sumber yang halal. Yahudi ni cakap. Dia pun bagilah 20 ketul roti, kemudian dia bagi 6 ketul daging. Abid ni punya gembira tuan-tuan. Kemudian di esoknya berqiyamul lail di masjid, dia berdoa kepada Allah Taala, wahai Tuhan, wahai Allah engkau terimalah derma si Yahudi ini walaupun dia bukan Islam, dan engkau berikan dia taufik hidayah. Allah, tuan-tuan, doa si Abid. Kemudian apa yang berlaku? Insya-Allah kita habiskan. Apa yang berlaku seterusnya? Si Abid ini bila menerima makanan yang disampaikan oleh pendeta Yahudi tadi ni, kebetulan keesokan harinya adalah malam Jumaat. Si Yahudi ini bermimpi, tuan-tuan. Si Yahudi ini bermimpi, tuan-tuan, di mana mimpi dia sama dengan qadi tadi. Dia bermimpi, dia berjumpa dengan si Abid tadi ni, kemudian apabila dia menyerahkan makanan, kemudian dia mengharap ke rumah dia. Dia nak balik ke rumah dia, tapi bukan rumah dia duduk. Dia menghala pada satu istana yang sangat cantik, tuan-tuan. Dan dalam istana tu dia ada satu tempat duduk daripada permata kilauan emas, dan bangunan itu sangat cantik yang kata pendeta ini aku tak pernah lihat dalam dunia ini. Subhanallah. Lalu si qadi ini bermimpi juga pada malam itu. Si qadi ini bermimpi rahib Yahudi ini berada dalam satu singgasana yang sangat cantik, yang dia merasa kagum dan terpegun. Apakah perbuatan si rahib tadi, sedangkan dia seorang pendeta Kristian. Lalu apabila ketika itu si qadi ini telah berjumpa dengan si pendeta tadi, dia kata, wahai Tuan, sesungguhnya aku bermimpi semalam. Aku nak kabarkan kepada engkau, mimpi aku semalam, sesungguhnya engkau berada dalam satu singgasana istana yang sangat cantik. Apakah perbuatanmu pada sehari sebelum aku bermimpi? Kata si pendeta Yahudi, sesungguhnya aku telah menunaikan hajat seorang abid yang dia minta makanan kerana kekurangan makanan. Kata si qadi yang kaya raya ni, subhanallah, astagfirullah. Dia bertasbih kepada Allah, di manalah silap aku tidak menunaikan hajat si abid tadi itu, sedang sama-sama Islam dengan dia. Lalu si qadi tadi, dia pergi jumpa dengan pendeta Yahudi ni. Dia kata apa? Dia kata, wahai Tuan, aku nak beli apa yang kau sedekahkan kepada si abid ini dengan sebanyak RM 300 dirham. Dia nak beli pula, tuan-tuan. Dia nak beli amalan yang dibuat oleh rahib Yahudi ni, si qadi tadi ni. Aku nak imbal balas balik dengan pada 300 dirham aku nak bagi. Sudi engkau menerima? Kata si pendeta ni, wahai Tuan, aku dah kaya dah, aku tak sudi menerima apa yang kau berikan ini. Dan sekiranya inilah mimpiku bertepatan dengan apa yang kau mimpi, dengan fadilat malam Lailatul Qadar yang disebut oleh Abid, ketika aku menyampaikan sumbangan ke atas dia, hari ini aku mengucap bukan masyahadah di hadapan engkau, wahai Tuan Qadi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Azim. Dia mengucap bukan masyahadah dengan berkat malam Lailatul Qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendeta Yahudi ini masuk Islam disebabkan Abid kembara mencari malam Lailatul Qadar. Allah perkenankan doa dia supaya si pendeta ini dipilih oleh Allah sempena malam Lailatul Qadar, doa dimakbulkan oleh Allah Taala. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan cerita ini memotivasikan kita dalam rida Allah SWT. Jadi saya pun setakat ini tak jumpa lagi ciri-ciri yang dinyatakan dalam kitab itu, tetapi syukur alhamdulillah Allah perkenankan doa-doa saya. Di antaranya Allah perkenankan doa saya, walaupun saya seorang saudara muslim, Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada saya menghafaz Al-Quran 30 juzuk. Itu Allah perkenankan doa saya. Di antara perkenan doa saya, Allah SWT berikan luang saya untuk belajar di Universiti Azhar Al-Sharif dengan syekh-syekh di sana. Alhamdulillah Allah perkenankan doa saya. Yang ketiga, saya nak balik daripada pengajian, berdakwah kepada keluarga saya, ayah saya, walaupun dulu nak tembak saya, nak halau saya, 7 tahun saya tak balik. Syukur alhamdulillah Allah perkenankan kerja dakwah saya, mula dengan keluarga terdekat, mula dengan ayah dan seluruh keluarga saya memeluk agama Islam. Ini tuan-tuan keberkatan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebab itu kepada tuan-tuan, kita ambillah manfaat untuk sama-sama beramal di bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi sekadar itu sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu kelemahan saya sendiri. Saya nak mengizazahkan kepada tuan-tuan sebagai penutup doa
yang Nabi sallallahu alaihi wasallam izazahkan kepada Aisyah berkenaan dengan doa untuk dimakbulkan, dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Insyaallah ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minal muwaffiqina bi Lailatul Qadri. Allahumma ja'alni minal muwaffiqina bi Lailatul Qadri. Allahumma ja'alni minal muwaffiqina bi Lailatul Qadri. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Itu doa dia tuan-tuan, maka kita amal insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.